Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi kita hari ini dalam kelas matematik tingkatan 1 bersama Cikgu Liza. Saya harap awak semua sihat, kuat dan ceria seperti selalu. Okey, boleh buka buku teks. Okey, buku teks muka surat 264. Kita pergi pada tajuk baru ini bab 12, pengendalian data. Okey, pengendalian data ni kenapa kita nak belajar ni? Okey, dia sebagai asas pengetahuan dalam bidang statistik. Okey, pengendalian data yang melibatkan kemahiran untuk mengumpul, mengorganisasi, mewakili, menganalisis serta mentaksir data dan seterusnya berkomunikasikan hasil data adalah penting supaya kita dapat memahami kegunaan data ini dalam surat khabar, televisyen serta pendidikan tinggi dan kejayaan yang bergerak. Okey. Jadi untuk tu kita buka buku teks muka surat 266. Okey, pertama sekali kita nak belajar, tanda pembelajaran kita hari ini adalah menjana soalan statistik dan mengumpul data. Okey, bagaimana kita nak menjana soalan statistik dan mengumpul data relevan. Okey, ada beberapa kaedah caranya. Kita ikut step dia. Okey, langkah yang pertama, okey, untuk menjana soalan statistik, contohnya jenis permainan kegemaran murid katakan, soalan statistik ialah soalan yang boleh dijawab dengan mengumpul data. Okey, mengumpul data dan terdapat keragaman ataupun kebolehan dalam data tersebut. Itu kaedah yang pertama. Okey, langkah yang pertama. Okey, langkah kedua. Okey, langkah kedua, lepas kita menjana soalan tadi, langkah kedua kita kena menentukan kaedah pengumpulan data. Okey, menentukan kaedah pengumpulan data. Yang pertama tadi kita dah buat soalan. Yang kedua, menentukan kaedah pengumpulan data. Kaedah pertama kita boleh guna ialah kaedah temu bual. Okey, dalam kaedah temu bual ni contohnya cara murid datang ke sekolah. Kita temu bualnya. Okey, macam mana cara awak datang ke sekolah? Naik bas, jalan kaki, naik van, okey, dan sebagainya. Okey, kemudian kaedah kedua adalah tinjauan. Okey, kaedah kedua ialah tinjauan. Okey, misalnya program televisyen yang digemari oleh murid. Okey, kat ni awak nampak ini tinjauannya dia buat kaedah soal silik. Satu, apakah program TV anda gemari? Okay, itu kita panggil dia sebagai tinjauan. Yang ketiga, ialah pemerhatian. Misalnya bilangan kereta yang melalui satu persimpangan jalan raya setiap jam. Awak nampak pelajar lelaki itu dia berada di situ, dia buat pemerhatian. Okey, yang keempat kaedah pengumpulan data ialah eksperimen. Yang ini yang selalu awak buat dalam makmal. Okey, misalnya suhu air panas yang menyejuk setiap 5 minit. Okey, jadi dia buat eksperimen, dia buat kat situ. Okey, faham Kita teruskan. Okey, setelah kita dah menentukan kaedah pengumpulan data ni, apa yang kita nak buat? Yang ketiga ialah mengklasifikasikan data. Okey, data ni dia terbahagi pada dua, iaitu kategori dan numerik. Kategori ni nilai atau pemerhatian yang boleh dikelaskan kepada kumpulan ataupun kategori. Sekejap nanti kita akan cuba buat. Okey, yang kedua adalah kaedah numerik. Kaedah numerik, data dalam numerik, nilai atau pemerhati yang boleh diukur. Okey, itu terbahagi juga pada dua, iaitu data diskrit dan data selanjar. Apa itu data diskrit? Data diskrit ialah hasil menghitung atau membilang ataupun mengira. Okey, dan nilai dia dalam nombor bulat. Okey, apa tu nombor bulat? Nombor bulat ialah nombor-nombor genap yang tak ada perpecahan. Okey. Kemudian numerik ni ada dua tadi saya kata data diskrit, satu lagi data selanjar. Data selanjar adalah hasil mengukur. Okey, biasanya nombor bulat, pecahan, perpuluhan kita katakan dia sebagai data selanjar. Okey, jelas Okey, jadi kita teruskan. Okey, langkah keempat barulah kita membina jadual kekerapan. Ini yang kita cara-cara tadi cara-cara mengumpul data. Okay, kita pergi pada contoh ni. Yang ni kita kena buat. Satu, soalan statistik adalah soalan yang kena faham soalan statistik ialah soalan
yang boleh dijawab dengan mengumpul data dan terdapat keragaman ataupun kebolehan dalam data tersebut. Okey, kita tengok. Adakah soalan berikut adalah soalan statistik? Tuliskan ya ataupun bukan. Kena faham ayat di atas ni. Soalan yang boleh dijawab dengan mengumpul data. Okey. Dan kemudian terdapat keragaman atau kebolehan dalam data tersebut. Okey, itu kita katakan dia sebagai soalan statistik. Kena faham. Okey, jadi nombor 1. Adakah soalan berikut adalah soalan statistik? Tuliskan ya ataupun bukan. Okey, berapakah tinggi murid dalam kelas 1 amanah? Ya atau bukan? Ya. Okey, sebabnya dalam kelas itu akan ada beberapa orang, sebab dia tak statistik kan pada seorang. Dalam kelas 1 amanah tu ada macam-macam tinggi dia. Jadi kat situ kita boleh kita boleh kumpul data. Jadi ya. Yang pertama itu ya Okey, saya tulis sini. Ya. Okey, dua. Berapakah tinggi Rosme? Ya atau bukan? Bukan. Dia tak dapat. Kita tak boleh. Dia seorang saja. Kita tak boleh nak kumpul data tu. Data dia seorang. Tinggi dia 1 saja. Okey, jadi bukan. Okey. Yang C, adakah murid dalam kelas 1 amanah lebih suka makan nasi lemak daripada makan mi goreng? Okey, bukan. Bukan Okey, D. Apakah makanan kegemaran murid 1 amanah? Ya. Okey, kenapa? Sebab terdapat banyak nanti dalam satu kelas tu. Katakan si A makan suka makan nasi lemak, B suka makan roti, C suka makan mi. Jadi dia berlainan. Jadi kita boleh kumpulkan data di situ. Okey, jadi ya. Jadi saya harap faham apa yang kita katakan sebagai soalan statistik. Okey, kita seterusnya padankan. Okey, ini kita nak padankan data berikut dengan kaedah kumpulan data. Okey, kita dah tahu tadi kaedah pengumpulan data. Okey, saya pergi yang mana ni? Ada 4 kaedah, iaitu temurbual, tinjauan, pemerhatian dan last sekali adalah eksperimen. Okey, sekarang kita nak tentukan mana yang bersesuaian. Okey, kemudian apa dia? Cara murid datang ke sekolah. Cara murid datang sekolah macam tadi Okey, kita boleh melalui kaedah temurbual. Kita tanya dengan pelajar. Okey. Okey, kemudian program televisyen yang digemari oleh setiap murid. Jadi kita guna kaedah tinjauan. Okey, C, bilangan kereta yang melalui satu persimpangan jalan raya setiap jam. Okey, kita buat melalui pemerhatian. Suhu air yang menyejuk setiap 5 minit. Okey, kaedah eksperimen. Masa hayat sebiji bateri. Okay, kaedah apa kita boleh guna? Masa hayat sebiji bateri. Boleh temurbual? Tak perlu. Kemudian tinjauan, pemerhatian. Saya rasa pemerhatian lebih sesuai. Okey. Pemerhatian. Populariti seorang penyanyi kita boleh buat melalui temurbual. Tahap pencemaran udara kita boleh gunakan eksperimen. Okey. Itu tak susah pun awak boleh buat. Okey, kemudian data boleh dikasihkan pada data kategori dan data numerik. Okey, kenal pasti data kategori dan data numerik. Okey. Okey, data yang ni mengukur ciri-ciri tidak boleh diukur secara berangka tetapi boleh dihuraikan. Okey. Kemudian misalnya jantina, warna kereta, perisa gula-gula dan kumpulan data. Okey, dia tak ada nilai tidak boleh diukur berangka tetapi boleh dihuraikan. Ini kita panggil dia data jenis
kategori. Okey. Okey, data yang kedua, okey, dia mengukur kuantiti, diukur menggunakan angka. Kemudian misalnya bilangan buku yang dibaca seminggu, tinggi pemain. Okey, tinggi pemain badminton, masa bersenam, okey. Itu kita panggil data jenis numerik, numerik. Okey, faham Okey, ada dua jenis. Satu kategori, satu numerik. Okay, jadi kita teruskan. Okey, padankan yang berikut. Makanan kegemaran sekumpulan murid. Makanan. Okey, makanan. Tidak boleh diukur kan? Makanan tidak boleh diukur secara berangka tetapi boleh diuraikan. Kita kata kategori. Makanan kegemaran sekumpulan. Okey. Sekumpulan. Jadi kita katakan dia sebagai data jenis kategori. Okey. Makanan kita tidak boleh. Kita tak boleh ukur. Okey. Markah ujian. Markah ada nilai tak? Markah ada nilai. Jadi kita katakan dia sebagai data numerik. Okey, ketinggian pekerja. Ketinggian, kita ambil perkataan ketinggian. Ketinggian itu ada nilai, ada nombor. Jadi kita katakan dia sebagai data numerik. Okey, kita cuba try yang seterusnya. Kita cuba seterusnya. Saiz kasut. Okey, saiz kasut. Saiz ada nilai betul. Jadi data numerik. Warna rambut. Okey, mana ada nilai? Warna rambut ada nilai. Jadi kita panggil dia sebagai data jenis kategori. Jenis kenderaan. Okey, jenis tak ada nilai. Okey, jadi kita kata dia sebagai data kategori. Okey, jadi faham sekarang apa yang kita maksudkan dengan data numerik. Data numerik ada nilai, ada nombor. Okey? Jadi saya harap awak sangat faham benda ni. Benda simple. Okey, nombor 3. Di bawah ialah data numerik. Tandakan right dalam ruang yang betul. Okey. Dia kata antara data distrik atau data selanjar. Okey, kita fahamkan semula apa data distrik dan data selanjar. Data distrik ialah hasil menghitung ataupun membilang atau mengira. Menghitung, membilang atau mengira. Menghitung, membilang dan mengira. Dan dia mestilah nombor bulat. Okey, manakala data sedata ialah hasil mengukur. Jadi sama ada nombor bulat, pecahan ataupun perpuluhan. Okey, biasanya data selancar ini diukur mengikut skala yang berterusan. Contohnya jisim badan murid-murid ialah 53, 56.2, 66.5 kilogram. Ada perpuluhan kan? Jadi itu kita panggil data selanjar. Okey, kita teruskan. Yang tadi tu. Okey, suhu badan setiap murid. Okey, suhu badan. Suhu badan tak semesti dia genap. Okey, jadi dia ada titik perpuluhan. Senang kira kita buat macam itu. Dia ada titik perpuluhan. Jadi kita katakan dia ialah data selanjar. Bilangan pokok yang ditanam dalam setiap daerah. Kira data distrik. Bilangan stem yang dikumpul oleh setiap pelajar. Data distrik ada. Masa penggunaan internet. Masa itu data selanjar. Kenapa data selanjar? Masa ni tak semestinya 6 minit, 7 minit. Mungkin 6 minit, 6 minit, 7 saat. Jadi ada point dia kat situ kan? Okey, panjang cacing tanah. Panjang cacing tanah juga adalah data selanjar.
Okey, sebab dia ada perpuluhan. Saya suka tengok situ. Bilangan pelancong ke Muzium Negara setiap tahun data diskrit. Tak boleh 6.5. Mana ada orang sekerat aja. Okey, pendapatan tahunan adalah data selanjar. Okey, ini simple saja. Saya rasa awak pun boleh faham. Senang cerita yang ada titik perpuluhan, kita katakan dia data selanjar. Yang nombor bulat saja data diskrit. Okey, yang ini last kali. Lepas kita dah faham cara langkah 1, kita dah buat langkah 1, kita dah buat langkah 2, kita dah buat langkah 3 dan langkah 4 kita nak membina jadual kekerapan. Okey, itu yang kita nak buat sekarang ni. Okey, ni kita panggil dia membina jadual kekerapan. Okey. Data berikut menunjukkan saiz kemeja yang diperolehi oleh murid tingkatan 1 cekal. Okey. Saiz kemeja. Okey, saiz kemeja yang dipakai oleh murid tingkatan 1 cekal. Okey, organisasi itu dengan organisasikan data itu dengan membina jadual kekerapan. Okey, mula-mula kita tulis yang ini kan saiz kan. Okey, saiz. Jadi kita buat tajuk dekat sini. Saiz. Saiz. Sini kita boleh buat gundalan. Dah belajar sekolah rendah kan? Okey. Ini kesinambungan dia. Gundalan yang terakhir ni kita buat untuk jadual. Ni kita panggil dia jadual kekerapan. Ya, boleh faham saiz kemeja. Okey, gundalan dengan kekerapan. Okey, macam mana nak buat? Kita tengok saiz. Ada berapa saiz dekat sini? Okay, kita kira ada berapa saiz? Ada S, M, L dan XL. S, M, L dan XL. Jadi kita tulislah dekat saiz S, M, L, XL. Okey. Macam mana nak buat gundalan? Yang ni saya nak ajar. Kita tengok saiz yang pertama kita tengok yang pertama ni. Okey, saiz yang pertama kita tengok ada M. Jadi buatlah gundalan dia M1. Lepas tu ada lagi satu M. Buat lagi satu. Itu gundalan. Dan S. Okey, buat dekat S. L. Buat dekat L. Faham Kemudian kita pergi barisan kedua. S tambah lagi satu gundalan S, L, M, XL. M, L, XL. Okey, kita teruskan. XL, M. M ni sebab dia dekat sini kita dah ada 4 kan. 1, 2, 3, 4. Okey, yang tadi kita tik lagi satu, terus buat macam ni. Okey, satu gundalan tu 5. Okey, kita awak dah belajar sekolah rendah M lagi, baru buat sebelah lagi. 5. Kemudian L. Dah 5. M. S. XL. M. M, L, L. Okey, faham jelas macam mana kita nak buat gundalan. Okey, sekarang kita nak tulis kekerapan. Okey, kita nak tulis kekerapan. Okey, kita dah buat dah tadi gundalan. Jadi kita nampak berapa batang dekat situ, kita nampak 3. Jadi tulis sajalah sini, kekerapan dia 3. Okey, yang ni tadi satu ni kita dah lihat, ini adalah 5. Jadi 5 tambah sebelah dia ada 4 batang kan. Jadi total dia jadi berapa? 5 tambah 3, 4. 5 tambah 4 berapa? 9. Mari kita teruskan. 5 tambah 3, 8. Dan akhir sekali ada 4. Okey, bawah ni kita nak buat jadual kekerapan. Kita totalkan semua sekali ni. Kita totalkan atau kita tambahkan semua sekali. Okey. Bila kita tambahkan semua sekali, kita akan dapat berapa?
Dapat 24. Okey, bagus. Okey, semua faham. Kita dapat 24. Okey, jadi sekarang awak dah tahu macam mana cara nak buat jadual kegerapan yang last sekali. Jadi itu sahaja untuk pelajaran hari ini. Okey, berjumpa lagi di hari pembelajaran yang seterusnya. Saya harap semua dapat buat latihan yang saya akan paparkan dalam grup Telegram. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Semoga sihat dan kuat selalu.